Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya perhatikan jawapan tadi memang agak menarik lah. Ada dua aspek yang Berhormat sebut. Pertama tentang gula. Saya ingin bertanya kepada kementerian, memandangkan setiap bulan kita beri insentif kewangan 42 juta kepada pengilang gula. Bagaimana kementerian ini dapat memastikan subsidi ini dinikmati ataupun pemberian insentif akhirnya memanfaatkan rakyat kerana ada gula premium dan kita tidak dapat bezakan antara satu sama lain. Bagaimana yang dipastikan? Kedua, telur. Ya betul, harga kawalan 41, 43, 45 sen. Dan setahun lalu, Jabatan Perangkaan Malaysia dah kata kos pengeluaran telur adalah 45 sen. Ini satu ujian kepada mekanisme kawalan harga macam mana dalam keadaan kita sendiri mengaku kos pengeluaran lebih tinggi tapi kita tetap lagi kawal pada 41, 43 dan 45 sen. Bagaimana kementerian bertindak kerana demand and supply? Saya nak tanya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih di atas soalan tersebut, Aitam. Tan Sri Yang berkenaan dengan gula, ya, saya dah katakan tadi dan beberapa kali juga berkenaan dengan kerugian pihak pengeluar, pengilang gula dengan setiap kilo yang mereka keluarkan. Maka saya juga terangkan bahawa apabila kita paksa, kita keluarkan arahan pengawal bekalan untuk mengeluarkan sekian-sekian, ya, 42,000 metrik tan sebulan itu, maka tentu sekali kita juga tahu bahawa syarikat pengilang itu mengalami kerugian. Maka insentif ini yang berhormat, dia bukan satu langkah jangka panjang. Dia bukan berbentuk subsidi, tetapi ianya untuk membantu sementara kita dapat keputusan yang lebih baik, penyelesaian yang lebih baik, hasil daripada libat urus kita dengan industri, hasil daripada libat urus kita dengan peniaga-peniaga, mikro, industri dan sebagainya. Kerana Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya terangkan sedikit saja. Yang kita paling khawatir bukan domestik, penggunaan domestik yang berhormat. Yang kita paling khawatir ialah kegunaan industri kecil, mikro. Ya, sebabnya industri mikro ni yang kita paling khawatir. Yang buat kuih baulu, yang buat air balang, yang jual air balang, yang jual apam balik, ya, yang jual kuih bakar, akok dan sebagainya. Inilah yang banyak guna gula. Jadi apabila kalau domestik ni kita boleh kawal lagi kerana mereka tak guna banyak gula, mereka hanya guna dalam 2 kilo lebih saja sebulan per household dengan izin Tan Sri. Tapi kalau sekiranya harga gula itu tidak terkawal, maka dia akan ada kesan kepada inflasi, dia akan ada kesan kepada rantaian yang lain-lain ni seperti harga makanan, air dan sebagainya. Sebab itu runding libat urus tu harus berterusan sehingga kita dapat penyelesaian yang tuntas. Ya, tuntas. Jadi sebab itu pada awalnya Tan Sri Yang izinkan saya, gula premium ini adalah untuk membantu industri pengilang itu untuk cross subsidi kerugian mereka. Tapi kita dapati bahawa gula premium ini juga sukar untuk menyelesaikan masalah cross subsidi itu. Jadi sebab itu kita balik semula kepada rundingan dan untuk mencari penyelesaian kepada PMKS ini. Sebab kalau kita tak dapat penyelesaian, kita mungkin akan berhadapan dengan keadaan makanan, minuman, ya, yang gerai, semua akan naik harga dan ini akan ada kesan kepada inflasi, Tan Sri Yang. Sebab itu insentif itu langkah sementara, insentif itu untuk apa orang kata, untuk memastikan kesinambungan pengeluaran gula sementara kita cari jalan penyelesaian yang lebih kemas, lebih tuntas, ya, dan lebih sustainable. Tan Sri Yang. Terima kasih. Baik, terima kasih.